Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay gang, welcome back again to my channel. Enjin double R ni, enjin double R yang restore, yang ada overhaul apa semua ni, aku nak pasang dulu enjin dia semua. Apa semua lah. Okay, so RZ tu aku dah letak body kat situ. Sekejap lagi letak susun satu-satu barang-barang dia, barang-barang yang nak pasang kat situ lah. Dia punya arm, T-fork. So start proses pasang RZ tu. Sementara tu aku kena pasang enjin ni. Lepas tu sekejap lagi kena baraikan double R yang merah tu. Sorry gang kalau video aku delay lama sangat. Sebab apa? Sebab aku tak ada internet. Jadinya aku video tu ada je yang dah siap. Memang ada pun, cumanya aku tak dapat upload sebab aku tak ada internet. Upload video biasanya aku tumpang Tom Yam ataupun tumpang Roy. Jadi bila nak tumpang orang ni, kita kena tengok dulu lah geng, orang tu free ke tak, dia ada kat rumah ke tak, boleh ke nak tumpang apa semua kan. So kena ikut dulu orang tu. Aku baru keluarkan bearing apa semua ni. Keluarkan bearing, sekejap lagi masukkan bearing baru apa semua. Opal, sekejap lagi kita sambung cokot. Alright gang, so inilah bearing-bearing dia yang kita pakai. Bearing engine double R dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 geng. Okay, dekat crankcase sebelah kiri ada 3, dekat crankcase sebelah kanan ada 5. Yang lagi satu dekat cap balancing. Ni yang dekat cap balancing lah. Ni aku panggil ni cap balancing. Penutup dia sebelah sini atau ada balancing kat sini. So total bearing basic engine dekat double R ada 9 geng. Ada lagi bearing tapi yang kecil, yang macam bearing ni untuk bearing pump to T. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Sama lah ni. Dia akan ada kat sini satu batang panjang untuk RPM dengan sekali dengan tuti lah. Kalau kita totalkan secara halus, bearing double R dekat engine dia ada 11 geng. Okay, 9 untuk yang besar-besar, lagi 2 lagi yang kecil ni. Itu yang bahagian crankcase lah, tak termasuk yang dekat bahagian mangkuk kelas. So ni yang bearing ni lah, 6304. Okay, yang ni bearing untuk dekat sini. Sini ni bearing gearbox ni gearbox sprocket, ni gearbox yang ni lah. Dia ni yang untuk mengalir ke mangkuk kelas plate apa semua akan ikat kat atas ni. So ni bearing dia yang bawah ni lah. Saya sedia 6202. okey, ni dekat sini bearing grand sub belah magnet. Saiz dia 6205. Bahagian bearing sebelah sini dah komplit, 3 je. Belah kiri ada 3 je bearing dia. Okey, saiz dia yang macam aku cakap tadi. So ni bearing gearbox yang belah ke sprocket. Yang ni bearing gearbox juga yang menghala ke mangkuk kelas. Yang ni bearing grand sub belah magnet lah, sebab ni bahagian belah kiri. Kita susun pula bearing untuk yang belah kanan ni. Crankcase belah kanan, bearing dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni aku dah susun bearing sebelah kanan. Bearing sebelah kanan grand sub dia saiz pelik sikit geng. Yang belah kanan kod dia lain sikit, 6322. okey, ni grand sub belah kanan Yang ini bearing gearbox yang keluar ke mangkuk kelas lah. Yang ni nampak ni gearbox. Kalau korang tengok bentuk dia macam ni maksudnya menghala ke mangkuk kelas lah. So bearing dia saiz 6204. Ini pula bearing gearbox juga, saiz dia 6202. Sama macam yang ni geng. Yang ni pun 6202 juga. Kedudukan dia macam mana? Macam ni geng. Ni gearbox, ni sprocket. Korang tengok bentuk macam ni yang kat sprocket lah. So yang belah sana pula, yang seberang dia, yang ni, yang belah sini ada slot ni. Ni sebenarnya slot clip ni nanti ada 2, yang bawah 1. Lepas tu nanti akan ada ni untuk starter. So kedudukan dia nanti, kedudukan dia macam ni. So yang ini adalah bearing untuk bom. Kedudukan dia macam ini. Aku panggil ni bom, tak tahulah korang panggil apa kan. Tapi kedudukan dia macam ni. Saiz dia yang ni 6003. Mantap, melekat. Alright, nanti dekat sini ada skru tengah ni. Lepas tu ada star dia lah. Ada star yang bintang tu. Aku panggil ni bintang gear ni. Nanti kedudukan dia macam ni lah geng. So yang ni adalah bearing balancing. Saya ada kat sini 16007. Pasang last sekali pun tak apa, sebab dia akan duduk belah luar dekat crankcase sebelah kanan. Tapi bahagian luar dia tak boleh masuk macam ni, dia kena daripada belakang sini.
Okay, so ini pasang last memang tak apa. So aku harap korang faham kedudukan bearing, saiz bearing dekat motor Kawasaki RR ni. Okay, bearing dia nak pakai SKF ke, nak pakai bearing ori ke, itu terpulang dekat korang lah, ikut budget, ikut poket masing-masing. Kedudukan dia aku cakap lagi sekali, gearbox ni, gearbox yang ada sprocket ni macam ni kedudukan dia. Ni untuk mangkuk kelas, kedudukan dia masuk macam ni lah, dia masuk dalam, nanti dia masuk dalam ni. Okay, macam ni ada nanti. So yang ni adalah untuk bom, kedudukan dia macam ni. Okay, bila dah kedudukan dia semua macam ni, dah tentulah yang di sebaliknya dekat sini. Okey, mantap kan. So aku harap korang faham lah saiz bearing, kedudukan dia kat mana. Sebab dekat enjin DBR ni ada rumah bearing yang hampir sama gang. Contoh ni aku letak sini pun boleh masuk, ni aku letak sini pun boleh masuk, tapi saiz dia lain kan. Kalau korang tersilap ni memang tak boleh masuk kan, memang gearbox tak boleh masuk sebab saiz lain. So korang kena pastikan saiz dia betul. Alright, so sekejap lagi apa-apa kalau ada info-info lagi aku akan sampaikan pada korang. Stay tune, tunggu video ni sampai habis. Okay, mantap lekat melekat, cokodot, cikudut, cikudus. So sebelum apa-apa kita nak pasang bearing, minyak-minyakkan dulu bearing ni, bagi licin-licin, bagi sedap-sedap, sesedap rasa, sesedap hatiku padamu. Banyak pun tak apa, tak kisah, sebab benda ni dalam enjin kan memang dalam dia ada minyak hitam, tak ada masalah lah. Nak banyak minyak ke, lagi banyak minyak ni lagi licin, lagi senang kita nak pasang. So untuk 3 bearing ni, 1, 2, 3 ni aku akan bakar, lepas tu masukkan bearing. Untuk bahagian ni aku akan jack lah, guna alat yang macam ni, masukkan sini nanti. Lepas tu nanti pusingkan, dia tarik, kita pump bearing. Sebab apa? Sebab yang ni jangan bakar Yang ni ada oil seal kan. Oil seal masuk dulu, dan masukkan oil seal, baru masukkan bearing yang besar ni. So kita tak boleh bakar. Kalau bakar nanti kan oil seal tu terbakar sekali. So yang ni kita pakai jack lah. 6202, 6204, 6003. Alright gang, so dah masuk dah bearing-bearing ni. Yang ni tadi aku kena ketuk sikit gang. Sebab apa? Sebab kurang panas. Kurang panas sikit, dia dah tak longgar dah. Try bearing ni, okey tak? Nampak gang, tak sangkut-sangkut, lancar, mantap. So yang ni skru dia lah ni. Kita dah letak minyak, kita masukkan skru dia ni. Alright, bearing pun pusing cantik, tak sangkut. Yang ni biar sejuk dulu, lepas tu nanti kita pasang oil seal yang kat sini. So ni untuk oil seal dia pula gang. Aku explain yang bahagian crankcase je gang. Alright, untuk crankcase belah kanan dengan belah kiri port dia sama gang. Yang beza dia yang belakang ni 1478, 1479. So dua ni adalah oil seal untuk grain sub dekat crankcase lah. Yang mana belah kanan, mana belah kiri. Yang 78 ni belah kiri, yang 79 belah kanan. So yang belah kiri dia kecil sikit, yang belah kanan dia besar sikit. Okey, sebab apa? Sebab yang belah kanan ni dia ada bush kan. Bila kita dah masukkan oil seal, nanti dia akan ada satu bush. Yang ni lubang dia kecil sikit. Sebab apa? Sebab belah sini dia tak ada bush apa-apa, dia terus direct grip dekat grain sub. Aku buka dulu nak azan kan. So dia akan grip macam ni. Okey, nampak dia akan grip terus dekat grain sub belah magnet ni. Okey, yang belah kanan tadi dia ada satu bush kat sini. Okey gang, ni nak azan, nanti kita sambung lagi. Okey, so untuk pemasangan oil seal, yang ni belah kanan lah. Belah kanan 1479. Ni belah kanan punya. Belah kanan punya lubang dia besar daripada yang belah kiri. Okey, kalau korang nak tengok lebih detail lagi, ni tengok gang perbezaan dia. Ni belah kanan, ni belah kiri. Nampak jauh beza besar dia. Letak minyak dulu. Kita letak minyak, bagi cun-cun punya minyak, betul-betul licin. Dekat rumah dia pun sama. Tak apa gang, biar banyak tak apa. Okay, ni enjin dah sejuk tadi panas. Spring dalam ni biasa aku keluarkan dulu sebab takut benda ni terluka ataupun terkemik. Kat sini kita tekan-tekan dulu gang pakai ketangan. Untuk ketuk korang cari saya ngam-ngam macam ni kan. Letak sini ngam. Dia betul kedudukan dia dekat atas ni lah. Jangan letak bahagian yang dalam ni kan, nanti rosak. So ni saiz 32. Ketuk pun slow-slow je kan. Jangan ketuk kuat-kuat.
Okay, lepas korang dah ketuk-ketuk sikit tu, korang check lah belah sini rata ke tak kan. Keliling dia yang ni kan, tengok keliling dia ada gap ke tak. Kalau dah tak ada gap, tu dah okey tu. So dah mantap. Bahagian bearing dia pula, benda ni jangan lupa tadi yang dah buka tu, masukkan balik kat sini. Alright, so terus proses pemasangan bearing. Mantap, likat, melekat. Bahagian bearing ni sapu je minyak, bagi licin. Lepas tu dengan dia punya bearing ni sekali lah. Dia punya bearing ni pun korang licin-licin kan, tak elok-elok ni. Pastikan kedudukan dia sama lah geng. Okay, aku ketuk ni bukan nak masukkan bearing tau. Aku ketuk ni nak bagi kedudukan dia straight. Okay, tengok dah macam rata tu, baru kita masukkan ni. Masuk daripada belah sini. Yang belah sini aku guna cara macam ni lah kan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak bakar rumah bearing. So ni kita ketakkan bagi dia kembang. So ni cara aku lah kan. Cara orang lain-lain. Okay, macam aku buat macam ni. Lepas tu kita centerkan kedudukan dia. Okay, lepas tu kita tengok sebelah. Kita tengok sebelah ni, tengok kedudukan ni rata tak. Kalau dah rata, dah cun. So sebelah sini dah rata, adjust balik sebelah sini. Wash atas ni, centerkan sikit. Yang ni kita dah boleh jack lah. Sambil jack tu kita tengok okey ke tak okey. Sengit ke tak sengit. Kalau agak macam sengit, ketuk-ketuk sikit. Sambil kita ikat, kita tengok bearing dia. Bearing masuk cantik. Alright, so settle gang. Masuk bearing sebelah sini. Nampak tak ada ketuk-ketuk, tak ada rosakkan oil seal, tak ada apa. Sekarang dah settle lah pemasangan bearing. Macam tu lah gang cara-cara dia. Sama je dengan yang sebelah sana pun. So aku tunjuk sebahagian sebelah aje. Yang sebelah sana pun sama juga cara dia macam yang aku buat. Kalau ada information lagi aku roger. Mantap gang. Alright, so ni aku dah pasang dua ni. Aku dah bakar ni tengah panas ya. So sementara dia biar sejuk, aku nak keluarkan bearing ni. Bearing ni kena bakar gang. Korang cepit pelayar kat sini, nanti bakar. Nanti korang tengoklah aku buat, okey. Nampak kan? Terus je jatuh sendiri. Tak payah aku nak paksa pun. Ambil bearing baru. Sebab kan dia tengah panas, kita masukkan je bearing baru ni. Dia terus masuk ni. Nampak kan? Dah terus masuk dah. So ni kita biar sejuk. Oh panas. Panas gila. Okay, so itulah cara-cara aku buat pemasangan bearing enjin RR bahagian dalam Kalau korang nak lagi faham pun boleh tengok je channel-channel lain. Ada je diorang share macam Shinji Nagato. Dia pun ada buat juga cara-cara nak pasang apa semua kan. Terpulang pada korang nak tengok yang mana. Tapi cara aku macam ni, setiap komen lain-lain cara dia. Ikutlah masing-masing punya kreativiti kan. Alright gang, so sekarang oil seal bahagian luar. Belah kiri ada satu oil seal bahagian luar, okay. 92049 0757. Okay, biasa aku akan ingat yang ujung je. Sebab yang depan ni panjang sangat. So aku ingat ni je 0757. Oil seal untuk gearbox sprocket. Yang ni senang je pasang dia, tak ada masalah apa pun. Sorry gang, tangan aku kotor sikit. Standard lah komen kan. Korang letak je sini, tekan je pakai tangan dulu. Apa-apa macam aku suka tekan pakai tangan dulu. Lepas tu ketuk-ketuk sikit. Ketuk-ketuk dia ni gang, ketuk kat tepi-tepi ni je tau. Ujung-ujung ni je sampai dia rata masuk dalam slot dia ni, okey. Bila kita pusingkan bearing ni, dia tak melekat. Kedudukan oil seal ni tak berlaga dengan bearing ni. Untuk pasang gearbox ya, kedudukan gearbox yang ni belah sprocket. Kita letak macam ni. Okey, dia akan berlawanan, okey. Dia akan ke sini lah, jangan korang letak macam ni. Bila letak macam ni, memang dia tak rata lah kan. Dan ni ke sini, yang panjang ni ke sana. Tak minyak sikit kat bahagian bawah ni. Ini tempat masuk bearing lah ni. Ni kedudukan dia macam ni, masuk sini. Eja sikit. Alright, grain set aku tak pasang lagi sebab sekarang ni skru ni hari tu tak tahu lah, masa Roy hantar engineering tu dia buka bearing kan, keluarkan bearing. Jadi macam ni pula skru, dia masukkan V tu lah. Dia masukkan V, rosakkan dekat oil receiver ni, nampak. So bom dia tak minyak kat sini, tu kita letak sini. Okay, bila kita tekan ada rasa macam spring sikit. Sebab apa? Sebab ni lah connector dia ni. So benda tu main. Alright, so untuk masukkan ketam dia ni, aku letak minyak sikit dulu. Letak sini sikit, sini sikit. Sebab apa? Sebab ni akan pegang dekat gearbox ni. Gearbox akan pusing. So dia akan duduk celah gearbox tau. Bila dia pusing, dia akan dekat sini lah. So ada pelinciran minyak kat sini. Double R ni ada 3 lah ketam dia. So yang ni letak bawah sekali. Nampak macam yang paling besar tu kan. Yang ni nombor 2. So kedudukan dia akan jadi macam ni lah geng. Macam ni dan macam ini.
semua puting dia ni akan menghala ke sini. Kalau korang perhatikan gearbox ni, ketam yang pegang gearbox ni 2, ketam yang pegang gearbox sebelah sini, sebelah clutch ni 1. Okey, ni belah clutch, ni belah sprocket. Ni ada 2 ketam, ni ada 1 ketam. Ni nampak yang macam paling panjang ni kan. Ni bawah sekali, letak dekat slot bawah sekali. Yang pendek ni nombor 2, kita letak dekat ketam yang pegang dekat kelas. Yang ni nombor 3, dekat bahagian gearbox sprocket belah atas sekali. Kita masukkan dia, angkat sikit ketam ni, masukkan dekat slot boom. Sambil tu kita pusing-pusingkan boom. Lepas tu kita tolak dia. Nampak? Dia dah masuk lah. Kita bagi dekat ketam nombor 2. Ketam nombor 2 ni 1 je yang pegang dekat bahagian kelas. Angkat sikit, masukkan balik slot dia. So yang ni, yang ini ketam yang terakhir, kita letak sini, angkat sikit. Angkat sikit gearbox ni. Nampak ni aku angkat. Tolak masuk dekat slot dia. Lepas tu batang sub dia ni kita masukkan lagi. Apa lagi? Licin-licinkan dengan minyak. Kita jolok je. Jangan bagi dia lari terkeluar daripada slot dekat bom. Lepas tu kita try lah. Gear 1, gear 2, gear 3. Kita pusing-pusingkan. Dia boleh bergerak dekat semua tempat tak? Okay, kalau boleh bergerak dekat semua tempat tu, maksudnya okey lah, tak ada masalah. Nanti korang nampak lah pergerakan yang dekat sini. Alright, so macam ni lah cara-cara kita nak susun gearbox RR. Senang je geng. Batang ni yang ada slot macam ni, ini untuk slot pump tuti tau. Pump tuti belah kiri kan. So kita masukkan dekat lubang sini. Dalam ni ada lubang. So macam ni lah kedudukan dia. Kita pusing-pusingkan. Sambil kita pusing-pusingkan tu, kita tengok lah okey ke tak dekat ni RPM dia ni. Untuk dalaman enjin, ini saja geng gearbox dia. Sebelum kita tutup crankcase, pastikan semua kita dah pasang ni. Lepas tu ada ni. Lepas tu dengan grain sub. Alright guys, aku harap korang faham lah. Alamak, jadi cikgu pula. Kalau ada yang silap, mana tu ada sifu-sifu yang tengok video aku, tolong bagi tahu ya. Orang lain pun nak belajar juga, aku pun sambil-sambil belajar juga geng. So apa-apa lah, aku rasa video dah panjang dah ni. Thank you geng yang support aku semua. See you next video. Mantap likat melekat.